Sejahtera saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Penyiasatan Krisis Yaman dari Perspektif Undang-Undang Antarabangsa dan Tindakan Arab serta Iran yang diterbitkan pada April 2019 oleh penulis Muhammad Taqi Makhadamnia dan Mashallah Haidapour yang merupakan profesor dalam bidang sains komputer. Ulasan keseluruhan artikel adalah mengenai Timur Tengah yang sentiasa dipanggil sebagai tempat konflik antara bangsa serta pertikaian serta krisis Yaman juga muncul dalam kes yang bukan hanya disebabkan oleh pemain domestik. Pertikaian sebaliknya dengan kehadiran pasukan serantau dan rentas wilayah seperti Arab Saudi, Arab Emirates dan beberapa negara serantau serta Barat, ia menemui dimensi baru untuk dirinya sendiri. Matlamat kajian ini adalah untuk menyiasat krisis Yaman dari perspektif dalam undang-undang antarabangsa serta tindakan Iran dan Arab Saudi. Rangka kerja teori kajian ini tertumpu kepada kesahihan undang-undang Iran dan tindakan Arab Saudi dalam krisis Yaman dari perspektif undang-undang kemanusiaan dan proses membentuk yang memburukkan konflik ini di mana Iran dan Arab Saudi mempunyai peranan penentu. Baiklah, seterusnya adalah bagian B, pendapat pengulas. Antara isi utama artikel adalah perang saudara di Yaman antara Presiden Abdul Rabbu Mansur Hadi dengan bekas Presiden Ali Abdullah Saleh yang digulingkan dalam kebangkitan Arab Spring 2011. Perang ini menyaksikan berlakunya campur tangan negara luar yaitu gabungan Arab Saudi dan sekutunya atas permintaan Presiden Hadi. Permintaan itu disebabkan oleh serangan Houthi yang mendapat dukungan negara Iran untuk menguasai ibu negara Aden. Bertitik tolak dari permintaan tersebut, gabungan Arab dengan sokongan Amerika Syarikat telah serangan ke atas Yaman. Artikel ini juga mengupas berkenaan dengan perspektif perundangan antarabangsa ekoran campur tangan negara luar dalam krisis perang Yaman. Adakah isu ini menarik? Jawabannya adalah ya, karena isu ini melibatkan aspek perundangan antarabangsa yang dengan jelas telah dicabuli oleh gabungan Arab dengan sokongan Amerika Syarikat. Serangan Arab Saudi dan gabungannya jelas melanggar ketetapan PBB dan Majelis Keselamatan berkenaan campur tangan dalam sesuatu krisis antarabangsa. Isu ini semakin menarik karena menimbulkan persoalan berkenaan keanggotaan Arab dalam PBB karena tindakannya membelakangkan ketetapan PBB dan OIC. Amerika Syarikat sebagai salah satu pemegang kuasa veto juga akan terseret sama dalam permasalahan ini karena bertindak menyokong serangan gabungan Arab. Seterusnya, adakah isu yang diutarakan oleh penulis relevan? Isu ini masih relevan jika ditinjau dari aspek perundangan antarabangsa karena akan melibatkan pelanggaran pelbagai artikel keselamatan PBB oleh negara anggota. Artikel ini juga mengupas penglibatan pelbagai pihak serta organisasi seperti PBB, OIC, dan NEM, serta kuasa besar Amerika Syarikat. Dunia juga berkemungkinan nanti tindakan yang akan dibuat oleh PBB dan pertubuhan lain terhadap penyelesaian krisis Yaman terhadap negara yang terlibat. Akhir sekali, adakah penulis bersetuju dengan hasil dapatan? Ya, penulis telah menulis dengan fakta berhubung dengan situasi yang berlaku di negara Yaman. Penulis juga telah menguraikan pendapat dan fakta terhadap kedua-dua pihak berdasarkan aspek perundangan antarabangsa. Penulis juga berdaya menimbulkan minat pembaca terhadap tindakan yang akan diambil terhadap negara terlibat dalam krisis tersebut kerana melibatkan kuasa besar dunia. Kajian penulis menjelaskan bahawa krisis yang berlaku di Yaman merupakan kesinambungan daripada sejarah Yaman itu sendiri yang memperlihatkan masyarakatnya yang tidak bersatu setelah penggabungan Yaman pada 1990-an dan Arab Spring merupakan kemuncak daripada konflik dalaman yang berlaku di Yaman. Pengkaji juga menjelaskan bahawa Pakatan Arab Saudi yang menyerang Yaman itu sendiri tidak sah kerana ia bertentangan dengan piagam PBB dan perlembagaan Yaman itu sendiri. Hasil dapatan kajian diyakini kerana pengkaji merujuk kepada berbagai sumber yang diyakini dan antara dapatan kajian pengkaji dapat adalah PBB cuba untuk memperlihatkan bahawa Pakatan Arab Saudi yang menyerang Iran adalah selari dengan piagam organisasi berkenaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadira binti Jaafar memegang nombor matrik BA1911096. Seterusnya saya akan membentangkan apakah langkah yang diambil oleh penyelidik
ataupun penulis untuk memastikan kesahihan dan kebolehpercayaan dalam sebuah kajian. Yang pertama ialah dapat dipertahankan. Dalam konteks ini, kerana hasil kajian yang tepat dan berguna. The investigation of Yemen crisis from the perspective of international and the action of Iran and Saudi Arabia adalah salah satu artikel yang mampu memudahkan pembaca dalam memahami dan mengetahui sejarah yang diketengahkan dalam topik artikel ini. Yang kedua adalah maklumat yang sangat relevan. Setiap kajian yang dilakukan seharusnya mempunyai objektif yang bersesuaian dan mampu difahami oleh mana-mana pengkaji ataupun pembaca. Sekiranya ianya tercapai sekaligus ianya membuktikan bahawa jurnal yang dihasilkan amatlah bersesuaian dengan tujuan kajian yang dikehendaki. Dan yang seterusnya adalah kefahaman dalam kajian rintis. Pengkaji menyiapkan inventori soalan sebelum menyerahkan kepada penyelia untuk melihat keselarasan antara objektif kajian dan tema dengan soalan kajian. Pengesahan penyelia ini juga salah satu bentuk daripada kebolehpercayaan data. Seterusnya adalah langkah yang relevan bagi memastikan etika penyelidikan tersebut dipatuhi. Artikel ini mengikuti beberapa etika penyelidikan yang dapat dilihat dan antaranya ialah penggunaan sebarang sumber penyelidikan hendaklah tidak melibatkan sebarang kepentingan peribadi yang berpandukan peraturan undang-undang yang sedia ada. The investigation of Yemen crisis from the perspective of international and the action of Iran and Saudi Arabia adalah salah satu artikel yang sememangnya mengikuti etika penyelidikan ini. Dalam artikel ini, kita dapat melihat pengkaji tidak menyentuh mana-mana isu sensitiviti yang melibatkan kesalahfahaman mana-mana pembaca. Seterusnya ialah artikel ini juga dapat melihat bahawa ianya mematuhi etika penyelidikan kerana setiap penyelidikan seharusnya dijalankan mengikut garis panduan etika bidang penyelidikan masing-masing. Secara dasarnya, etika penyelidikan umum yang sepatutnya dipatuhi oleh semua penyelidik adalah seperti kejujuran, integriti, berhati-hati, keterbukaan dan sebagainya. Seterusnya adalah kesan terhadap cara berfikir tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel ini. Sememangnya, artikel ini dapat mengubah dan memberi kesan terhadap cara setiap pembaca dalam berfikir tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel ini. Dalam konteks ini, setiap artikel yang dihasilkan sememangnya akan meninggalkan kesan yang sewajarnya terhadap diri setiap pembaca dan ini membuktikan bahawa artikel tersebut mampu dan memudahkan pembaca dalam memahami setiap yang dikemukakan. Buktinya, dalam artikel ini menunjukkan bahawa peperangan bukanlah salah satu langkah yang sebaiknya dalam menyelesaikan masalah terutamanya yang melibatkan dua pihak ataupun lebih. Pembaca juga dapat melihat bahawa setiap undang-undang adalah amat penting dalam sesebuah negara. Hal ini kerana sebagai sebuah negara yang membangun akan mempunyai undang-undang yang tersendiri agar sesebuah negara tersebut terjamin daripada berlakunya sebarang peperangan ataupun penindasan yang menyebabkan kesalahfahaman daripada undang-undang yang telah ditetapkan. Yang seterusnya adalah kaedah penyelidikan kuantitatif dan juga kualitatif. Penyelidikan kuantitatif ialah mengutamakan kuantiti dan penyelidikan kuantitatif ini melibatkan angka-angka, data-data atau statistik. Dalam konteks ini, sememangnya penyelidikan ini amat berguna bagi artikel yang menggunakan tahun-tahun sejarah agar ia mampu memudahkan pembaca atau pengkaji dalam mengenal pasti objektif awal bagi setiap artikel yang dihasilkan. Yang seterusnya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pula ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengalaman manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait dengan masyarakat tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Pendekatan kualitatif ini dalam penyelidikan adalah kajian kes adalah suatu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem sama ada yang berbentuk program maupun kejadian yang terikat oleh tempat, waktu ataupun ikatan tertentu. Sekian itu sahaja daripada saya.
Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa daripada aspek susun atur dan penyusunan bahasa, pengarang sewajarnya diberikan pujian atas kelancaran pada aras pembicaraan dan cara penyampaian isi beserta skop penghujaan pada analisis ini umumnya adalah bersesuaian dengan kejelasan isu yang diutarakan sedari awal bahagian pertama. Penemuan baru yang diperoleh daripada artikel ini adalah kaedah metodologi yang sangat kukuh, amatlah penting dalam membuat sesuatu penulisan. Walaupun isu yang dikaji adalah mudah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan sumber-sumber sekunder dan bahan-bahan rujukan yang banyak daripada perpustakaan dengan mencari buku-buku dan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Namun begitu, pemilihan sumber sekunder yang tepat iaitu dengan memberikan bukti-bukti yang kukuh untuk menyokong penulisan akan membuatkan artikel atau sesebuah penulisan itu lebih dipercayai dan menguatkan lagi isi penulisan tersebut. Pada masa akan datang, saya akan menggunakan kaedah metodologi yang kukuh bagi membuktikan kesahihan dan menjadikan penulisan itu lebih kuat serta dapat menyokong penemuan kajian yang dibuat. Sekiranya saya melakukan kajian seperti yang dibincangkan di dalam artikel yang dipilih, saya akan memperluaskan perbincangan krisis dan kesan pemain asing di Yaman serta memberikan cadangan yang lebih banyak dari perspektif undang-undang antarabangsa agar krisis serta masalah serantau yang berlaku di Yaman dapat dikurangkan. Penulisan seperti ini harus dimanfaatkan penggunaannya oleh pihak yang ingin mengkaji penulisan berkaitan dengan krisis di Yaman, khususnya yang ingin mendalami bidang penelitian di dalam antarabangsa berkaitan dengan hubungan politik di Asia Barat yang memfokuskan Yaman.